Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Noor Shah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membuat satu video tentang rasuah dan kesan-kesannya terhadap negara kita. Sebelum kita menerangkan lebih dalam apa kesan-kesan rasuah, kita mestilah memahami apa itu rasuah. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah ataupun dorongan untuk seseorang individu ataupun organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan tugas dengan jujur ataupun buat benda lain selain daripada tugas. Suapan ini terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun dan macam-macam lagi yang berbentuk sebagai sesuatu ganjaran untuk pihak tersebut. Okey, setelah memahami apa itu rasuah, rasuah mempunyai banyak kesan-kesan negatif dan impak-impak yang tidak elok untuk negara dan organisasi, tetapi impaknya lebih teruk untuk negara lah. Okey, kesan pertama adalah ianya merosakkan kepercayaan dan integriti. Ini kerana rasuah merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan individu yang terlibat. Orang mungkin akan kehilangan keyakinan atau kepercayaan dalam integriti sistem kerajaan, badan penguatkuasa undang-undang atau organisasi swasta yang terlibat dalam tindakan rasuah. Sebagai contoh, jika didapati pegawai polis menerima suapan rasuah untuk membuat sesuatu yang tidak elok, bukankah rakyat akan rasa terancam dengan kehadiran polis tersebut dan tidak mempercayai polis tersebut untuk melindungi rakyat yang sepatutnya adalah tugas polis? Kesan yang kedua adalah rasuah akan menyumbang kepada ketidakadilan. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah rasuah boleh menyebabkan pemberian peluang dan faedah yang tidak adil kepada pihak yang memberi suapan, biasanya tanpa mengambil kira kebolehan atau keperluan sebenar. Maksudnya, jika individu A memberi rasuah ataupun menyuap individu B untuk berbuat sesuatu supaya individu A mendapat sesuatu yang ianya tidak layak. Kesan-kesan yang ketiga adalah perubahan prioriti. Keputusan yang diambil berdasarkan rasuah mungkin tidak selaras dengan kepentingan awam atau keperluan sebenar masyarakat. Ini boleh mengakibatkan sumber diarahkan ke arah yang tidak produktif atau tidak efisien. Contoh yang jelas adalah duit cukai. Duit cukai rakyat yang rakyat bagikan dengan setiap slip gaji mereka akan digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang tidak berbaloi dan tidak berfaedah oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, uh, aktiviti rasuah berlaku di pejabat kerajaan, di mana pejabat-pejabat kerajaan menggunakan duit cukai rakyat untuk beroperasi dan memanfaatkan rakyat pada masa akan datang. Namun jika aktiviti rasuah berjalan di pejabat kerajaan, maka duit itu sebaliknya akan digunakan untuk sebab niat yang tidak elok dan merugikan rakyat pada masa jangka lama. Sekian daripada ulasan daripada saya, Muhammad Alif Hassan bin Osman. Terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesan rasuah yang seterusnya ialah meningkatkan kos pembangunan. Rasuah dapat meningkatkan kos pembangunan dengan menyebabkan pemborosan sumber dan dana awam. Projek-projek mungkin diberikan kepada pihak yang menawarkan suapan walaupun mereka tidak berupaya memberikan perkhidmatan atau hasil yang terbaik. Selain itu, rasuah juga akan menyumbangkan kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Rasuah dapat menyebabkan pengagihan sumber yang tidak saksama dengan masyarakat miskin yang mungkin tidak mendapat manfaat yang setimbal dari perkhidmatan awam atau projek pembangunan. Gejala buruk rasuah ini juga menyebabkan ketidakstabilan sosial. Keadaan di mana rasuah merajalela boleh menyebabkan ketidakstabilan sosial ini. Masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan sistem dan ini boleh mengakibatkan protes atau ketidakstabilan politik. Baik, seterusnya, rasuah boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya dengan memberi kelebihan kepada calon atau parti yang mampu memberi suapan kepada pengundi atau pihak yang berkuasa.
Seterusnya, rasuah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan merosakkan persekitaran perniagaan dan menghalang pelaburan asing. Pelabur mungkin tidak bersedia melibatkan diri dalam pasaran di mana rasuah adalah masalah serius. Terakhir sekali, rasuah boleh mengakibatkan sistem keadilan dan keselamatan yang terjejas. Penguatkuasa undang-undang yang menerima suapan mungkin tidak menjalankan tugas mereka dengan adil, menyebabkan peningkatan jenayah dan kurangnya keamanan. Baik, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.